Antarabangsa MOPI dan juga IGBA yang telah diadakan pada hari ini. Ini adalah satu penghormatan yang diberikan kepada negara Malaysia. Tahniah kepada Encik Billy Udura, Presiden MOPI. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, isu akses kepada ubat-ubatan akan menjadi satu agenda penting dalam kertas putih Pelan Transformasi Sistem Kesihatan. Dan saya telah pun menyampaikan kepada peserta pengalaman Malaysia dalam menggunakan compulsory license bagi rawatan hepatitis C, yang mana langkah tersebut yang dipelopori antara lain oleh Tan Sri KPK telah menyebabkan kita berjaya untuk layak disenaraikan dalam voluntary license, dan akhirnya kos rawatan bagi Hep C itu dapat diturunkan daripada 300,000 ya Tan Sri berkurang kepada 1,000 lebih. Dan ini adalah contoh bagaimana Malaysia dapat menggunakan peraturan yang sedia ada di bawah undang-undang antarabangsa. Kali ini TRIPS di bawah WTO untuk membawa kepada option generik. Kita juga menyokong usaha industri untuk melabur di Malaysia. Sebab itu kita baru ini pun saya telah melawat sebuah kilang di Johor, Biocon, yang telah pun membuka kilang untuk menghasilkan insulin, sebuah syarikat daripada India. Dan saya pun yakin dengan usaha NPRA untuk memberi kelulusan regulatory dengan kadar yang pantas dan cepat, dan Malaysia bakal menjadi sebuah hub bioscience, life sciences dan juga bagi pharmaceutical di Malaysia. Dan ini juga sedikit sebanyak membantu dari segi keselamatan pharmaceutical. Baru-baru ini kita ada masalah dengan bekalan ubat-ubatan, terutamanya ubat-ubatan yang biasa digunakan untuk sesama batuk dan sebagainya. Jadi bila lebih banyak lagi kilang dapat ditubuhkan di Malaysia, maka bekalan itu dapat kita akses dengan lebih cepat lagi. Okey, saya akan pergi kepada perkara yang dinanti-nantikan. Malaysia telah belum umum lagi dah semua dah. Malaysia telah memasuki fasa peralihan ke endemik sejak 1 hari bulan April. Dan bagi memastikan penularan kes COVID-19 dikawal dengan selamat dan berkesan, Kementerian Kesihatan Malaysia telah melaksanakan pelbagai aktiviti pencegahan dan kawalan kesihatan awam, termasuk program vaksinasi COVID-19, program pemberian dos penggalak, serta pengurusan kes melalui pemberian Paxlovid, ubat antiviral, ubat-ubat antiviral yang lain juga bagi mengurangkan gejala COVID-19. Aktiviti pencegahan dan kawalan kesihatan awam yang berterusan serta kesedaran orang ramai mengenai kepentingan mengamalkan langkah-langkah pencegahan telah membantu menyumbang kepada penurunan kes COVID-19 serta menstabilkan sistem perkhidmatan kesihatan dengan kadar kemasukan kes COVID ke hospital dan ward rawatan rapi yang rendah. Kapasiti penggunaan fasiliti COVID-19 setakat 6 September di peringkat fasiliti hospital bagi katil bukan kritikal untuk COVID, suspected ataupun probable, hanya 21%. Untuk katil ICU bagi COVID, suspected ataupun probable, hanya 19%. Untuk katil di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC, hanya 4%. Penggunaan alat bantuan pernafasan 11%. Sepanjang fasa peralihan ke endemik ini, semua sektor ekonomi dan aktiviti sosial telah dibenarkan, manakala pintu masuk sempadan juga telah dibuka. Walaupun banyak SOP telah dilonggarkan sepanjang tempoh ini, pemahaman orang ramai untuk sentiasa menitik beratkan penjagaan kesihatan kendiri membolehkan proses peralihan ini berjalan dengan lancar. Hasilnya,
negara telah mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara pada suku tahun kedua tahun ini menunjukkan pertumbuhan kukuh sebanyak 8.9%. Mengambil kira situasi COVID-19 yang bertambah baik pada ketika ini, KKM telah meneliti dan menyemak beberapa prosedur pencegahan penularan jangkitan COVID-19 yang boleh dilonggarkan demi keselesaan rakyat. Tetapi pada masa yang sama perlu memastikan kesihatan dan keselamatan orang ramai, terutamanya mereka yang berisiko tinggi, ya, warga emas, mereka yang ada immunocompromised dan juga mereka yang mempunyai masalah penyakit yang serius dapat kita jaga. Antara prosedur yang disemak adalah protokol pemakaian pelitup muka. Sejak 1 hari bulan Mei 2022, pemakaian pelitup muka hanya diwajibkan apabila berada di dalam bangunan, kawasan tertutup dan di dalam pengangkutan awam termasuk perkhidmatan e-hailing. Berdasarkan penilaian situasi semasa COVID-19 serta mengambil kira keperluan semasa, KKM ingin mengumumkan bahawa pemakaian pelitup muka di kawasan dalam bangunan, kawasan tertutup kini adalah atas pilihan ataupun opsional. Walau bagaimanapun, pemilik premis boleh menentukan sama ada pengunjung wajib memakai pelitup muka atau boleh memilih untuk memakai pelitup muka. Maksudnya sekarang ni kita serah kepada pemilik premis. Kalau pemilik premis itu buat keputusan bahawa nak masuk ke premis mereka mesti pakai pelitup muka, maka mestilah ikut kehendak pemilik premis. Sebagai contoh, kalau nak pergi kedai gunting rambut dan salon tersebut memang mewajibkan pelanggan mereka untuk pakai pelitup muka, maka mestilah pakai pelitup muka dan mereka ada hak untuk tidak benarkan pelanggan itu masuk. Saya dah cek dari segi undang-undang. Jadi kita serah pada pemilik premis. Sebab ada pemilik premis yang merasakan bahawa premis mereka mungkin terdedah dan berisiko tinggi. Sebagai contoh, kedai gunting rambut sebagai contoh, ya. Jadi kita serah kepada pemilik premis untuk membuat penentuan. Selain itu, orang ramai amat digalakkan memakai pelitup muka, masih digalakkan untuk memakai pelitup muka kerana ia terbukti mampu mengurangkan penularan jangkitan. Okey, ada beberapa setting yang masih diwajibkan. Pemakaian pelitup muka masih diwajibkan bagi situasi berikut. Kos, sekiranya bergejala ataupun COVID positif, mesti pakai pelitup muka. 2. Apabila menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas, kereta api, taksi, termasuk perkhidmatan e-hailing, ya, termasuk kenderaan e-hailing, kapal terbang serta bas, van pekerja dan van sekolah. Ini masih wajib dipakai pelitup muka. Ya. Dan setting seterusnya yang wajib pakai pelitup muka masih adalah semasa berada di fasiliti kesihatan ataupun penjagaan seperti hospital, klinik, rumah penjagaan, pusat hemodialisis atau yang setara dengannya. Masih wajib. Kawasan-kawasan lain semua sudah menjadi opsional. Tetapi KKM amat menggalakkan agar pemakaian pelitup muka terus diamalkan, terutamanya apabila 1. Berada di kawasan ramai orang dan sesak seperti pasar malam, stadium, gedung beli belah, termasuklah rumah ibadat untuk solat jemaah dan sebagainya. Amat digalakkan. 2. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, individu yang bergejala seperti demam, batuk dan sesama, kalau tak dapat nak duduk di rumah, digalakkan pakai pelitup muka. 3. Individu yang berisiko tinggi seperti warga tua, orang dengan penyakit kronik, individu dengan imuniti yang rendah dan ibu mengandung. Dan 4, melakukan aktiviti bersama orang yang berisiko tinggi seperti warga emas dan kanak-kanak. Be considerate lah. Ya, kalau ada aktiviti dengan warga emas, kanak-kanak dan sebagainya ataupun mereka yang penyakit kronik, pakailah pelitup muka. Keperluan
pelitup muka di luar bangunan dan kawasan terbuka adalah sama seperti mana yang saya umumkan sebelum ini, tidak diwajibkan, optional. Walau bagaimanapun KKM masih menggalakkan agar pemakaian pelitup muka di luar bangunan terus diamalkan sekiranya berada di kawasan ramai orang dan sesak, individu bergejala seperti demam, batuk dan sesama, individu berisiko tinggi dan melakukan aktiviti bersama orang yang berisiko tinggi seperti warga mas dan juga kanak-kanak. Protokol ini berkuat kuasa serta merta. Ya. KKM akan terus memantau situasi COVID-19 di dalam dan luar negara selain memastikan kesiapsiagaan perkhidmatan kesihatan berada dalam keadaan yang optimal bagi memastikan kesejahteraan rakyat dalam menghadapi COVID-19. Kelonggaran yang diberikan ini bukanlah bermakna orang ramai boleh memandang ringan risiko jangkitan COVID-19 dan kelonggaran ini tidak bermaksud bahawa ia tidak akan dikuatkuasakan sekiranya status COVID-19 semakin buruk di negara kita. Ya, buat masa ni kita longgarkan, tetapi kita boleh pada bila-bila masa dan waktu kenakan semula protokol ini sekiranya keadaan COVID-19 bertambah buruk di negara kita. Dengan kelonggaran ini, orang ramai perlu memikul tanggungjawab yang lebih besar, melindungi bukan saja diri sendiri tetapi seluruh komuniti dan juga perkara-perkara lain seperti memastikan pengudaraan yang baik ya di dalam kawasan-kawasan tertutup ni. Kepada pemilik premis, pastikan ventilation anda adalah pada kadar ataupun pada status yang terbaik. Belilah equipment yang ventilation yang baik ya supaya dapat mengurangkan risiko jangkitan. Kementerian Kesihatan percaya orang ramai masih akan terus mengamalkan kawalan kendiri, masih ramai mungkin akan pakai pelitup muka dan ini kita galakkan. Tetapi saya percaya dan yakin oleh kerana kita dah beberapa bulan masuk ke fasa peralihan ni dan melihat kepada keadaan COVID dan status COVID yang terkawal dan juga langkah-langkah lain seperti dos penggalak yang kedua, ubat-ubatan antiviral dan sebagainya, Kementerian Kesihatan Malaysia berpandukan kepada sains dan data. Sudah tiba waktu dan masanya untuk kita memberi kelonggaran, iaitu pemakaian pelitup muka di kawasan tertutup adalah terpulang kepada pilihan rakyat, terpulang kepada pilihan masing-masing, kecuali di setting-setting tertentu yang saya telah maklumkan tadi. Ada juga syur terkini kumpulan kerja teknikal Kementerian Kesihatan berkenaan dengan vaksinasi, yang itu kita akan edarkan ataupun keluarkan secara bertulis untuk media nanti. Okey, ada soalan? I think most countries have the pandemic under control. Countries will from time to time go through waves of infection, but with the tools that we have at our disposal, whether it's vaccination, whether it's antiviral treatment, as well as the optional but encouraged use of face masks, I think we can mitigate against the more serious outcomes of COVID-19. Soalan ini banyak bergantung kepada virus SARS-CoV-2. Kita tidak ada kuasa untuk menentukan bagaimana virus ini akan bermutasi. Kalau kita melihat kepada sejarah virus-virus yang telah menyebabkan pandemik terhadap manusia, kita melihat bahawa setelah beberapa bulan ataupun tahun, virus itu akan tenggelam dengan sendirinya. Tetapi dalam kes virus SARS-CoV-2 ni, kita tak tahu ke arah mana mutasinya akan membawa virus itu. Ada kemungkinan mutasinya akan membawa virus itu ke arah yang lebih bahaya kepada manusia. Maknanya mutasi baru akan menyebabkan penyakit yang lebih serius. Ataupun ada senario di mana mutasi maknanya virus ini akan berubahlah. Setiap kali dia menjangkiti manusia, dia akan berubah sedikit dia punya struktur dia. Ataupun dia akan bermutasi kepada satu virus yang tidak
memberi ancaman yang terlalu besar kepada kesihatan manusia. Jadi soalan bila kita nak anggap virus ini endemik banyak bergantung kepada mutasi. Sebab itu kajian dan juga penyelidikan perlu diteruskan berkenaan dengan varian-varian yang ada dan juga kesan daripada varian ini. Kalau kita dapati dalam tempoh masa beberapa bulan ataupun setahun nanti, varian-varian baru ini tidak menyebabkan penyakit COVID-19 yang serius, bolehlah kita pertimbangkan untuk kita masuk sepenuhnya ke dalam fasa endemik. Tetapi KKM masih berpendapat kita berhati-hati sebab kita tak tahu apakah perangai mutasi virus ini. Ya, kita memang sedang melihat kepada pembelian vaksin yang digunakan khususnya untuk varian baru. Dan nanti kita akan buat keputusan berdasarkan kepada trend epidemiologi jangkitan yang sedia ada dan juga melihat kepada mereka yang berisiko tinggi. Jadi kita belum lagi buat keputusan sama ada kita akan menawarkan vaksin tersebut untuk semua ataupun hanya untuk mereka yang berisiko tinggi saja. Sekarang ini kita boleh melihat kepada satu program vaksinasi yang lebih bersasar dan bukan kepada semua. Ya. Jadi dalam konteks ini memang kita sedang pertimbangkan untuk membeli vaksin bagi varian Omicron dan juga vaksin-vaksin yang baru. Cuma dari segi bentuk program imunisasi itu, belum lagi kita buat keputusan sama ada mass vaccination campaign ataupun kita menawarkan kepada kumpulan tertentu sahaja. Dalam TWG punya statement ni, ada satu berita berkenaan dengan vaksinasi untuk kanak-kanak berumur 6 bulan hingga 5 tahun. Tetapi dia quite specific lah. Kita TWG tidak recommend untuk semua. Hanya mereka yang ada comorbidity ataupun ada sistem imun yang lemah, immunocompromised sahaja. So KKM akan beli vaksin untuk golongan tersebut. Well, at the moment, Paxlovid is only prescribed to those who are above 18, if I'm not mistaken. And we find that for those who have been prescribed with Paxlovid, it has proven to be very effective here in Malaysia. Almost everyone who has received Paxlovid has seen milder symptoms and has avoided serious hospitalization, or if at all hospitalization. Okay. There's definitely an allocation to catch up. We lost a bit of ground during the pandemic. The data that we have, that KKM has, is that in 2020, 209,279, which is 98%, 98.2% of Form 1 girls received at least one dose of HPV vaccine. And 206,042, or 96.7%, have completed 2 doses of their vaccination within the same year. And this was achieved through shifting school-based vaccination to clinic-based vaccination during the affected period. However, in 2021, only 34,933, or 12.7%,
of the Form 1 girls received their first dose, and 31,708, or 6.4%, received the 2 doses of the HPV vaccine. Now, this low coverage in 2021 was related to the global HPV vaccine shortage. And we have already plans to ensure that we procure enough vaccines for the end of this year and for next year to ensure that we can catch up.